بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? InsyaAllah pada perkongsian kali ini kita akan mempelajari sehingga selesai kaedah membaca huruf-huruf muqatta'ah ini. InsyaAllah. Tapi sebelum tu, bagi yang pertama kali mengikuti perkongsian ini, diharap boleh mengikuti perkongsian terdahulu. Bahagian 1, bahagian 2, bahagian 3, supaya mendapat gambaran am tentang huruf muqatta'ah dan barulah ikuti semula perkongsian yang terkini. Jadi untuk tidak melengahkan masa, di hadapan kita ini adalah huruf-huruf muqatta'ah yang terdapat di dalam Al-Quran. Kita ada beberapa kategori. Huruf-huruf muqatta'ah yang terdiri daripada satu huruf, ada 3 bentuk, nun, qaf dan sad. Yang terdiri daripada 2 huruf, ada 4 bentuk. Dan yang terdiri daripada 3 huruf, ada 3 bentuk. Yang terdiri daripada 4 huruf ada 2 bentuk, dan yang terdiri daripada 5 huruf ada 2 bentuk juga. Dan huruf-huruf ini akan kita baca dengan membaca ataupun menyebut namanya. Nama-nama huruf ini kita ejakan nama tersebut bagi memudahkan kita nak mengenal hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalamnya. Antaranya kita tengok huruf nun. Ejaan dia ialah nun, waw, nun. Tetapi kita letakkan ada 3 waw di sini ni sebagai tanda kepada mat yang akan kita baca, iaitu bacaan panjang. Yang mana satu waw mewakili 2 harakat, 2 waw 4 dan 3 waw 6. Jadi nun kita akan baca dengan 6 harakat. Okey, kita teruskan. Apabila kita perhatikan jadual di bawah ini, kita akan tahu bahawa huruf-huruf ini akan kita bahagikan kepada 4 kumpulan untuk memudahkan kita mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan kadar panjangnya. Kita bahagikan kepada 4 kumpulan, di mana kumpulan pertama diwakili oleh huruf alif. Huruf alif tiada mat di dalam bacaannya. Jadi kita baca alif begitu saja. Kumpulan yang kedua, hayyun tahur. Hurufnya ada 5, ha, ya, to, ha, ra. Kadar bacaan panjangnya, kadar bacaan matnya ialah 2 harakat dan kita namakan dia mat tabi'i harfi. Hayyun tahur. Kalau kita perhatikan kumpulan pertama alif dan juga kumpulan kedua hayyun tahur ini, kita akan dapati huruf-hurufnya adalah huruf-huruf yang tiada tanda di atasnya, huruf-huruf yang kosong. Tengok tiada tanda apa-apa di atasnya. Alif tak ada tanda, huruf ta tak ada tanda di atasnya, huruf ha juga tak ada tanda di atasnya, kan? Okey, apabila kita tengok huruf kumpulan yang ketiga, iaitu huruf-hurufnya sanaqussu lakum, terdiri daripada 7 huruf. Kadar matnya kita akan baca dengan 6 harakat dan matnya dinamakan mat lazim harfi. Mat lazim harfi ni kita akan bahagikan kepada 2 nanti, sama ada mat lazim harfi musaqqal ataupun mukhaffaf. Itu kita akan detailkan nanti insya-Allah. Dan kumpulan yang ketiga ini yang sanaqusulakum, hurufnya 7 ni, kita akan dapati penulisan dia, resam dia di dalam mushaf ada tanda mat di atasnya. Perhatikan huruf nun ni ada tanda mat, tanda lintang panjang tu di atasnya, qaf, sad. Begitu jugalah huruf-huruf 7 yang lainnya, kita perhatikan ada tanda lintang ataupun tanda mat di atasnya. Dan kumpulan yang terakhir iaitu huruf ain. Huruf ain ini ada kelainan sedikit kerana huruf ain ini apabila kita perhatikan ejaannya didapati ain, ya, nun. Ada huruf lin di tengah-tengahnya. Jadi disebabkan huruf lin di tengah-tengahnya ini, maka kaedah membacanya pun, iaitu kadar matnya pun sedikit berbeza dengan huruf yang 7 tadi. Dia ada pilihan. Sama ada kita baca dengan 4 harakat ataupun dengan 6 harakat. Dan huruf ain juga sama macam huruf yang 7 tu, dia ada tanda lintang di atasnya. Kita ada berapa huruf ain dekat sini? Kita ada huruf ain pada surah Kaf Ha Ya Ain Sad, surah Maryam, dan kita juga ada ain pada surah Syura
Hamim, Ain, Sin, Qaf. Perhatikan ada tanda lintang di atasnya. Jadi sekarang apa kita nak buat? Kita terus mulakan dengan bacaan satu persatu dan kita akan kenali hukum-hukum tajwid yang ada di dalamnya. Kita mula dengan huruf muqatta'ah yang terdiri daripada satu huruf, iaitu huruf nun, qaf dan juga sad. Macam mana cara bacanya? Dengarkan saya baca, kalau dapat kita ikut sama-sama. Nun. Kadar bacaan dia ialah 6 harakat. Kita akan lihat ada tanda mat di atasnya. Kita baca dengan kadar 6 harakat. Nun. Jangan terlebih dan jangan terkurang. Qaf. Sad. Okey. Pada huruf muqatta'ah sad, kita dapati ejaan hurufnya sad, alif, dal. Dan dal ini adalah huruf qalqalah. Jadi kita akan bunyikan qalqalah itu ya. Sad, bukan sad. Tidak betul bacaan begitu. Jadi kita ada bunyi qalqalah di akhir huruf sad tadi. Jadi ketiga-tiga huruf ini kita akan baca dengan kadar 6 harakat. Kaedah mudah untuk kita nak kira 6 harakat ni ibarat kita menggerakkan 3 jari kita. Gerakkan 3 jari dengan kadar gerakan sederhana. Jangan cepat sangat dan jangan lambat sangat. Itu saja ya kaedah yang mudah untuk kita mengukur kadar mat 6 harakat. Dan dari segi namanya kita dah tahu ini adalah mat lazim harfi. Cuma nak tahu adakah ia musaqqal ataupun mukhaffaf bergantung kepada kita tengok ejaan hurufnya. Selepas huruf waw kita ada huruf nun dan nun itu pula bacaannya mati. Okey, begitu juga qaf. Selepas huruf alif, huruf mad, kita ada huruf fa mati. Begitu juga huruf shad, selepas huruf mad alif ini kita ada huruf dal mati. Jadi kalau kita perhatikan huruf terakhir ataupun huruf selepas huruf mad yang di tengah ni adalah huruf mati, maka itu adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Okey, mudah je. Kalau huruf yang selepas huruf mad tu huruf mati, itu adalah mad lazim mukhaffaf. Seterusnya kita pergi kepada bentuk huruf muqatta'ah yang terdiri daripada 2 huruf. Kita ada 4 bentuk di sini. Bermula dengan toha. Toha tak ada pun tanda lintang di atasnya ataupun tanda mat di atasnya. Berarti ini adalah kumpulan yang kedua. Hayun tahur. Dibaca dengan kadar 2 harakat sahaja. Jadi dengar saya baca. Toha. Toha. Mudah saja kan? Perkataan seterusnya, huruf muqatta'ah seterusnya, to dengan sin. To adalah kumpulan yang kedua, 2 harakat. Sin pula adalah kumpulan yang ketiga, 6 harakat. Posin. Posin. Mudah juga. Huruf muqatta'ah yang seterusnya, yasin pun sama juga. Kumpulan yang kedua dan kumpulan yang ketiga. Kumpulan yang kedua 2 harakat, kumpulan yang ketiga 6 harakat. Yasin. Yasin. Dan yang terakhir hamim, ha 2 harakat, mim 6 harakat. Hamim. Hamim. Jadi hukum-hukum matnya di sini, nama-nama matnya kita tahu yang 2 harakat ni kita panggil mat tabi'i harfi, manakala yang 6 harakat itu kita perhatikan selepas huruf matnya ada tanda mati. Okey, ini adalah mat lazim harfi mukhaffaf. Sama juga macam kumpulan huruf muqatta'ah yang satu huruf tadi. Sekarang kita pergi kepada kumpulan bentuk huruf muqatta'ah yang terdiri daripada 3 huruf. Alif lam mim, alif lam ra dan juga ta sin mim. Di sini ada beberapa hukum tajwid yang perlu kita ketahui dan pelajari. Dan ianya bukan mudah untuk kita nak mahir. Kita perlu kepada latihan dan juga mesti diperdengarkan kepada cikgunya ya. Kalau tidak kita tak tahu sama ada hukum-hukum yang kita laksanakan tu menepati ataupun tidak. Mari kita mulakan dengan alif lam mim dulu. Alif seperti mana yang kita tahu dia adalah kumpulan yang pertama, tak ada kadar mat, kita akan baca alif saja.
Lam, kumpulan yang ketiga 6 harakat. Mim juga ada 6 harakat. Tapi perlu kita perhatikan, apabila kita lihat ejaan huruf-huruf muqatta'ah ini, kita akan dapati lam di akhir ejaan hurufnya ada mim mati. Dan mim di awal ejaan hurufnya ada mim berbaris. Maka di sini akan timbul satu hukum tajwid, yaitu yang dinamakan idgham. Jadi apabila berlakunya idgham di sini, maka akan dibaca dengan dengung. Dia akan dibaca dengan dengung dan kadar dengung itu adalah 2 harakat. Lam mad dia 6 harakat, dengung idgham 2 harakat, mim kadar madnya 6 harakat. Dan kaedah membacanya sedikit berbeza kerana kita tahu idgham ini akan menghasilkan sabdu pada huruf mim yang kedua ni. Sabdu ni menunjukkan mad di sini ni mad lazim harfi musaqqal. Tadi kita tahu mad lazim harfi mukhaffaf sebab ada tanda mati. Sekarang ni terhasil tanda sabdu kerana terdapatnya idgham di sini yang menghasilkan tanda sabdu, maka terbitlah istilah mad yang lagi satu tadi itu, iaitu mad lazim harfi musaqqal, dan cara bacanya sedikit berbeza. Cuba kita dengar bacaannya dulu. Kalau boleh kita ikut sama-sama. Alif lam mim. Lagi sekali. Alif lam mim. Perhatikan. Perbezaannya ialah apabila kita nak memasukkan mim yang pertama yang nak diidghamkan ke dalam mim yang kedua ni, kita akan tinggikan sedikit suara. Lam, lam. Baru kita masukkan dengung dan juga mim dengan kadar 6 harakat. Itu dinamakan mad lazim harfi musaqqal. Ya, tengok ya. Alif tak ada mad, lam adalah mad lazim harfi musaqqal, lepas tu diikuti oleh dengung idgham, mim pula mad lazim harfi mukhaffaf. Kita baca lagi sekali. Alif lam mim. Okey. Kita pergi yang kedua pula. Alif lam ra. Alif dibaca tanpa mad, lam mad lazim harfi, tapi kita perhatikan ke sini. Ini ada tanda mati, maknanya ini adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Dan selepasnya ra adalah kumpulan yang kedua, kita baca dengan kadar 2 harakat sahaja. Jadi mim mati jumpa dengan ra hanyalah izhar, tiada dengung yang berlebihan. Jangan sampai 2 harakat pula kita buat dengungnya. Jadi cara bacanya alif lam ra. Tak perlu lam, lam, tak perlu ditekankan suara di situ sebab ini adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Okey. Dan yang terakhir ta sin mim, kita ada ta kumpulan yang kedua 2 harakat, sin kumpulan yang ketiga 6 harakat, dan mim kumpulan yang ketiga juga 6 harakat. Tetapi di pertengahan sin dengan mim kita ada huruf nun penghujung ejaan huruf sin, dan juga mim pada permulaan ejaan huruf mim. Nun mati bertemu dengan mim, kita ada idgham. Maka idgham akan menghasilkan sabdu ataupun syaddah. Maka apabila jumpa sabdu ni, kita nampak sabdu ni, walaupun tak nampak tulisannya, idgham akan menghasilkan sabdu ataupun syaddah, maka sin ini kita akan namakan dengan nama mad lazim harfi musaqqal. Okey, sin 6 harakat, mad lazim harfi musaqqal, nun dengan mim ada idgham dengung 2 harakat, mim pula mad lazim harfi mukhaffaf 6 harakat. Cuba kita baca sama-sama ya. Qasim mim. Begitu caranya. Sin dengan mim tu sim. Tinggikan sikit intonasi suara untuk nak menunjukkan di sini ada sabdu, dan itulah namanya mad lazim harfi musaqqal. Lagi sekali. Qasim mim. Alhamdulillah selesai untuk
huruf muqatta'ah yang terdiri daripada tiga huruf. Huruf muqatta'ah yang terdiri pada 4 huruf, kita ada 2 bentuk ni, alif lam mim sad dan juga alif lam mim ra. Jadi apabila kita perhatikan ejaannya, okey, alif kumpulan pertama tak ada mad, lam 6, di antara lam dengan mim kita ada idgham. Jadi maknanya lam ni mad lazim harfi musaqqal. Idgham 2 harakat dengungnya, mim mad lazim harfi mukhaffaf sebab di akhir ejaannya ada mati, dan jumpa pula dengan sad, ini hanyalah izhar, dan sad pula 6 harakat juga, di akhirnya ada huruf dal, kita baca dengan qalqalah. Jadi kita baca sama-sama. Alif lam mim sad. Begitu ya. Okey, perhatikan lam dengan mim, kita ada tinggi sedikit intonasi suara kita untuk nak menunjukkan di situ adalah mad lazim harfi musaqqal. Okey, lagi sekali. Alif lam mim sad. Okey, ada juga qalqalah untuk huruf sad. Okey, yang terakhir untuk kategori gabungan 4 huruf, alif lam mim ra. Alif tiada mad, lam 6, mim juga 6, ra 2 harakat, iaitu kumpulan yang kedua. Di antara lam dengan mim kita ada idgham, jadi kita tahulah lam ni juga adalah mad lazim harfi musaqqal macam lam-lam yang terdahulu ya. Okey, jom kita baca. Alif lam mim ra. Begitu cara bacaannya. Okey, sekarang kita pergi kepada kumpulan yang terakhir ataupun bentuk yang terakhir, iaitu gabungan 5 huruf, kaf ha ya ain sad dan juga ha mim ain sin qaf. Kaf kita tahu kumpulan yang ketiga, 6 harakat, mad lazim harfi. Tengok ejaannya, ada tanda mati, ni mad lazim harfi mukhaffaf. Ha kumpulan yang kedua 2 harakat, ya 2 harakat, ain. Ini kumpulan yang keempat. Boleh kita baca 4 harakat ataupun 6 harakat. Namun penghujung ejaan huruf ain kita ada nun mati berjumpa dengan sad, maka di sini kita ada ikhfa. Ikhfa akan membuatkan kita membacanya dengan dengung, sad pula 6 harakat diakhiri dengan qalqalah. Okey, jom kita baca. Kaf ha ya ain sad. Dengar lagi sekali ya. Antara ain dan sad ni dengarkan dia punya ikhfa dia. Ain sad. Mesti ada ikhfa dan kadar dengungnya 2 harakat. Lagi sekali. Kaf ha ya ain sad. Begitu cara bacanya. Dan huruf muqatta'ah yang terakhir, bentuk yang terakhir gabungan 5 huruf ini, ha mim ain sin qaf, yang ini sedikit unik. Dia dibahagikan kepada 2. Kita boleh berhenti pada ha mim. Kalau nafas kita tak cukup panjang, kita berhenti pada ha mim. Kalau nafas kita panjang, kita boleh sambungkan 2 kombinasi huruf muqatta'ah ini. Okey, kita cuba baca yang berhenti dekat ha mim dulu. Ha 2 harakat, kumpulan yang kedua. Mim pula 6 harakat. Mim hanya mati saja di sini ejaannya. Maka ini adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Ha mim. Cukup ya. 6 harakat. Jangan lebih, jangan kurang. Ain sin qaf. Ain 4 atau 6, tapi di akhir ejaan huruf ain kita ada jumpa nun mati dan bertemu dengan sin, maka ini adalah ikhfa. Didengungkan dengan kadar 2 harakat. Sin pula akhir ejaan hurufnya kita ada nun mati bertemu dengan qaf, juga ikhfa. Okay, kita perlu ingat ya, ikhfa ni dia adalah dengung, tetapi dengungnya kadang-kala tebal, kadang-kala nipis, bergantung huruf ikhfa tersebut. Kalau huruf ikhfa di sini huruf sin, dengung kita nipis lah. Kalau ikhfa di sini huruf qaf, maka dengung kita kena tebal. Cuba perhatikan lagi sekali. Ain
Tu nipis dia bunyi dia. Ain sin qaf. Sin. Tu tebal bunyi ikhfa-nya ataupun tebal bunyi dengung ikhfa-nya. Kalau kita nak gabungkan kedua-dua ni, perlu kepada nafas yang panjang ya. Okey. Kita cuba. Hamim ain sin qaf. Begitu cara membacanya. Alhamdulillah. Dah tahu dah kita cara membaca dan juga apa jua hukum hakam yang berkaitan dengan huruf muqatta'ah. Tinggal beberapa isu. Yang tidak kurang pentingnya. Kalau kita nak jadikan diri kita ni berinformasi, tetapi sekadar untuk nak mengetahui cara bacanya dah memadai. Walaupun kita tak tahu nama hukum hakamnya, cuma kita tahu kadar matnya berapa, apa yang ada di tengah-tengah huruf tadi tu, ada dengung, ada idgham, dah cukup dah. Okey, itu dah memadai. Tetapi kalau kita nak jadikan diri kita ni berinformasi tajwid, kita kena ambil tahu juga istilah-istilah yang diguna pakai di dalam hukum tajwid dan cara-cara bacaan yang lebih detail. Maksudnya ada bacaan-bacaan yang kita boleh ketahui melalui contohnya. Kita ada 3 ayat di sini ni yang bermula dengan Alif Lam Mim, Tosin dan juga Yasin sebagai contoh ya. Ada contoh-contoh yang lain tu kita kiaskan saja. Apa isu di dalam 3 contoh ini? Kita akan dapati temui cara bacaan yang belum kita pelajari. Misalnya Alif Lam Mim, kalau kita diminta menyambung bacaan kita ayat yang pertama ni dengan ayat yang kedua. Begitu juga Tosin, macam mana nak sambung. Disebabkan Tosin ini dia cuma wakaf kecil saja, ada wakaf kecil je kan. Kita tengok ni ada jim je, bukannya nombor ayat. Maka macam mana kalau kita nak baca sambung? Begitu juga Yasin, macam mana kita nak baca sambung? Isu di sini ialah berkaitan bacaan sambung. Okey, kalau kita lihat Alif Lam Mim pada Al Imran, kalau kita nak sambungnya, kita ada dua cara untuk membacanya. Cuba dengar saya baca. Alif Lam Mim Allahu la ilaha illahu. Tengok ya. Mim tadi tu yang kita tahu, kalau mim tadi Alif Lam Mim, mim yang terakhir tu bunyinya sukun ataupun mati. Tetapi disebabkan nak sambung dengan hamzah wasal dan juga perkataan Allah selepasnya itu, maka mim yang mati tadi ni kita bariskan atas. Mim yang mati tadi ni kita bariskan atas. Jadi bunyi dia mim Allah. Okey, mim tu pula kadar harakatnya ialah 6 harakat. Tu bacaan yang pertama. Boleh juga kita baca dengan kadar 2 harakat. Okey, dengar bacaan saya. Alif Lam Mim Allahu la ilaha illahu. Nampak tak? Dengan kadar 2 harakat. Tu kaedah kalau kita nak sambung. Begitu juga Tosin. Apa pula isunya? Tosin. Tu kalau kita berhenti. Kan? Tapi kalau kita sambung, kita akan tahu bahawa Tosin ini ejaan huruf akhirnya ada nun mati. Nun mati akan bertemu dengan ta akan menghasilkan hukum ikhfa. Adakah kita kena buat ikhfa? Ya, kita kena buat ikhfa. Ya, jadi bacaannya macam mana? Tosin. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Begitu caranya. Kalau kita nak sambungkan Tosin akan menghasilkan hukum ikhfa. Okey, manakala Yasin sedikit berbeza. Yasin ini ada juga contohnya yang lain, iaitu surah Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Sama juga isu dia dengan Yasin. Apa isu di sini? Yasin bila kita tengok ejaan dia, perhatikan di akhirnya ada huruf nun mati kan? Nun mati apabila bertemu dengan waw, kita ada hukum idgham, iaitu idgham ma'al gunnah. Jadi soalannya, adakah kita akan baca idgham apabila kita sambungkan Yasin dengan ayat yang kedua ini? Jawapannya tidak. Jangan baca idgham. Tosin tadi kita baca dengan ikhfa.
Yang Yasin ni kita tak boleh baca dengan idgham. Kenapa macam tu? Yang ni boleh, yang ni tak boleh pula? Itu semuanya bergantung kepada periwayatan bacaan. Riwayat yang kita baca iaitu riwayat Imam Hafs, qiraat Imam Asim, apabila menyambung Yasin dengan ayat yang kedua ni tidak diidghamkan. Sebaliknya kita baca dengan izhar. Macam mana bacaannya? Cuba dengar saya baca. Yasin wal Qur'anil Hakim. Apa? Sin wal. Terus ya, jangan idghamkan. Siu, tak mau idghamkan ya. Okey, lagi sekali. Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu cara menyambungnya. Jangan terputus pula. Yasin wal, itu dah jadi saktah pula ya. Itu tak betul kaedah menyambungnya. Jadi ini adalah info-info tambahan yang memperkaya maklumat kita. Tapi dia tidaklah diletakkan sebagai keutamaan untuk kita ketahui. Memadailah kita tahu huruf-huruf muqatta'ah ini dari sudut hukum matnya, dari sudut hukum-hukum di antara huruf-huruf muqatta'ah itu sendiri, sama ada ikhfa ke, idgham ke, itu sudah memadai dan dapat membaiki ataupun dapat menjadikan bacaan kita dengan betul. Tetapi kalau kita tahu cara sambung ni, apa hukum yang terhasil kalau kita sambung, itu adalah satu kelebihan. Okey, tak ada masalah kalau kita tak tahu pun, sebab kebiasaan orang berhenti ataupun wakaf juga kat sini. Okey, baiklah. Tinggal satu lagi. Ada satu istilah yang jarang-jarang kita jumpa, melainkan kalau kita rajin mentalaah buku-buku tajwid ni. Apa istilahnya? Istilahnya yang berkaitan dengan mad lazim harfi ni. Dia ada panggil istilah mad lazim harfi syabih bil musaqqal. Tu jarang kita jumpa tu. Yang mana satu mad lazim harfi syabih bil musaqqal? Kalau kita perhatikan hukum-hukum yang terhasil di antara huruf-huruf muqatta'ah, kita ada idgham tadi di sini. Yang ni kita ada izhar, kita ada idgham. Yang idgham ni mad lazim harfi musaqqal biasa. Yang izhar mad lazim harfi mukhaffaf ya. Okey, tetapi yang ikhfa ni, yang ikhfa ni ada juga istilah tajwid memanggilnya sebagai mad lazim harfi syabih bil musaqqal. Itu sebagai informasi tambahan saja. Cukuplah sekadar di sini dulu perkongsian kita kali ini. Rasanya kita dah cover semua apa juga yang berkaitan dengan kaedah membaca huruf muqatta'ah ini. Harapan saya semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat, dan jangan lupa subscribe channel ni, share dan juga like. Semoga bertemu lagi pada perkongsian-perkongsian yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.